Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam subjek BPP 3023 Fundamental of Business Accounting. Dan pada hari ini kita akan belajar satu topik baru, iaitu topik terakhir, imbangan duga. Sebelum kita belajar subjek imbangan duga, kita perlu tahu apa tu imbangan duga. Okey, imbangan duga adalah kita mengambil baki-baki akhir daripada setiap akaun-akaun yang terdapat dalam ledger, sama ada di baki bahagian kredit ataupun bahagian debit, yang perlu kita masukkan ke dalam imbangan duga. Jadi imbangan duga ini kita akan buat pada akhir bulan setiap akaun. Jadi contohnya sekiranya kita membuat dokumen, kita membuat soalan akaun pada bulan Januari. Jadi kita perlu tulis tajuk imbangan duga kita, imbangan duga pada 31 Januari 2021. Andai kata kita buat akaun pada bulan Ogos, kita akan buat tajuk dia imbangan duga pada 31 Ogos 2021. Okey, let's say kita buat akaun pada bulan September. Kita akan buat tajuk dia imbangan duga pada bulan September 30 September 2021. Jadi tajuk imbangan duga kita bergantung kepada bulan apa kita buat. Jadi imbangan duga ini dibuat pada akhir bulan. Sebab tu pada bulan terakhir, let's say September, akhir bulan dia adalah 30 hari bulan. Kita kena tulis tarikh yang terakhir sekali 30 hari bulan. Jadi ini adalah contoh format untuk imbangan duga. Bermula dengan butiran, folio, ada lajur untuk debit dan juga lajur untuk kredit. Okey. Kemudian apabila kita dah selesai buat semua imbangan-imbangan duga kita, dan pada akhir bulan dia, okey, yang jumlah di bawah sekali, kalau awak perasan ada double line di bawah dia. Double line ini bermakna awak perlu jumlahkan di bahagian debit, kemudian awak perlu jumlahkan di bahagian kredit. Okey, kita akan jumlahkan di bahagian kredit, dan baki di bahagian debit dan juga baki di bahagian kredit ini, kedua-duanya mesti mempunyai baki yang sama. Contohnya bila awak buat jumlah di bahagian debit, kita dapat 4,000. Bermakna bahagian kredit kita juga mesti mempunyai baki sebanyak 4,000. Andai kata kita punya jawapan tidak imbang, okey, debit kita dapat 4,000, kredit kita dapat 3,000, bermakna ada perbezaan sebanyak 1,000. Bermakna imbangan duga kita itu berlaku kesilapan semasa kita membuat akaun. Jadi kita perlu cari balik kesilapan yang telah kita lakukan, sebab akaun kita tak imbang. Bermakna akaun kita ada kesilapan, maknanya dia perlu dibaiki, baiki semula sehinggalah imbangan duga kita menjadi seimbang. Okey cikgu, daripada imbangan duga ni kita nak ambil baki daripada mana? Okey, imbangan duga kita perlu ambil baki daripada ledger arm. Okey, baki daripada ledger arm. Okey, ini adalah baki daripada ledger arm. Alright. Okey, baki daripada ledger arm. Okey, ada contoh yang cikgu padam sekejap ya. Alright. Okey, kita perlu ambil baki daripada ledger arm. Daripada ledger arm inilah kita akan transferkan dia ke dalam imbangan duga kita. Apa yang kita nak transferkan? Semua akaun-akaun yang terdapat dalam ledger arm yang kita dah buat. Okey, contoh dalam soalan ini adalah ledger arm. Akaun apa yang ada? Kita ada akaun bank, kita ada akaun penghutang, kita ada akaun pemutang niaga. Jadi akaun-akaun inilah yang kita perlu masukkan ke dalam ledger arm kita. Let's say kita ada 10 akaun kita. Okey, let's say kalau kita kata kita ada 10 akaun kita, ke semua akaun kita ni lah kita kena masukkan akaun tunai, akaun jualan tunai, apa lagi akaun yang kita ada. Okey, ke semua akaun-akaun inilah, akaun belian, akaun perabot, pulangan belian, alat tulis belanja perabot, ke semua akaun inilah kita akan masukkan ke dalam imbangan duga kita. Jadi macam mana kita nak masukkan dia? Okey, sekarang kita akan tengok macam mana kita nak masukkan dalam imbangan duga kita.
Okey, macam mana kita nak masuk akaun dalam imbangan duga? Pertama sekali kita kena tengok kita punya tajuk. Alright, kita kena tengok kita punya tajuk. Okey, tajuk kita imbangan duga. Akaun untuk imbangan duga awak perlu letak tajuk. Okey, macam mana kita nak tahu kita punya imbangan duga kita tajuk dia adalah imbangan duga pada bila? Dot. Jadi yang dot ni lah kita kena masukkan tajuk dia bila akaun kita buat. Jadi kita tengok macam mana kita nak letak. Kita kena refer pada akaun ledger kita. Jadi kita tengok ledger kita buat pada bulan berapa, okey? Kalau kita tengok ledger kita buat pada bulan 8 2018. Jadi bulan 8 2018, alright? Bulan 8 2018. Bulan 8 akhir bulan dia adalah 31 hari bulan. So kita type imbangan duga pada 31 hari bulan. Hari bulan berapa? Hari bulan Ogos 2018. Kenapa kita kena letak pada Ogos 2018? Kerana untuk merujuk pada bulan bila kita buat akaun ni. Jadi macam saya katakan tadi bahawa imbangan duga kita akan buat pada akhir bulan. Okey, imbangan duga kita akan buat pada akhir bulan. Okey, kemudian macam mana kita nak isi imbangan duga kita? Okey, apa yang kita nak isi pada butiran kita? Apa yang kita nak isi pada folio, debit dan juga kredit. Okey, jadi apa yang kita nak masukkan dia ni? Alright, macam mana kita nak masukkan dia? Kita kena masukkan akaun-akaun yang kita dah buat dalam kita punya ledger. Okey, ini adalah akaun-akaun yang kita dah buat dalam ledger kita. Kita ada akaun bank, akaun penghutang, akaun pemihutang niaga, pemihutang lain, modal, jualan kredit, tunai, jualan tunai, belian, perabot, bil air, pulangan belian, alat tulis, belanja pos, akuan sewa, gaji, sewa. Okey, jadi semua akaun-akaun yang kita dah buat inilah tadi yang kita akan masukkan ke dalam imbangan duga kita. Let's say kita dah masukkan ada 10 akaun kita buat. Ada 10 akaun baki sama ada debit ataupun baki bahagian kredit yang kita perlu masukkan ke dalam imbangan duga. Katalah akaun awak tadi awak ada 100 akaun. Maknanya 100 baki akaun yang perlu kita masukkan ke dalam imbangan duga kita. Jadi kita tengok macam mana cara-cara nak masuk. Okey, kita tengok pada ledger pertama kita, akaun pertama kita adalah akaun. Okey, akaun pertama kita adalah akaun bank. Okey, jadi kita akan masukkan pada butiran kita akaun bank. Kemudian kita kena tengok surat beranak kita yang pertama adalah LA01. LA01 inilah yang kita akan masukkan dalam folio nanti. Alright. Kemudian yang ketiga kita kena masukkan sama ada debit ataupun bahagian kredit. Kita kena masukkan baki yang terakhir. Okey. Kalau kita tahu akaun bank kita ada banyak baki. Ada 35,000, okey, ada 72,060 ringgit dan juga 62,435 ringgit. So kita nak ambil mana? Kita kena ambil baki paling bawah sekali. Baki yang terakhir, okey? Baki yang terakhir yang kita ambil. Jangan ambil baki yang pertama, jangan ambil baki yang kedua. Kita kena ambil baki yang paling bawah sekali. Maknanya baki paling bawah adalah baki terakhir. Baki itulah yang awak akan masukkan ke dalam imbangan duga. Okey? Macam mana nak masukkan? Okey, kita tengok pada bahagian butiran tadi. Kita letakkan nama akaun kita. Nama akaun kita adalah akaun bank. So, awak tuliskan akaun bank. Nombor folio adalah nombor surat beranak kita iaitu LA01. Kemudian kita letakkan pada bahagian debit ataupun bahagian kredit baki akhir. Jadi cikgu nak letak bahagian debit ke nak letak bahagian kredit? Atau kita nak letak dua-dua? Jangan letak dua-dua. Setiap akaun cuma ada satu sahaja jawapan dia. Sama ada awak letak dia bahagian debit ataupun awak letak dia bahagian kredit. Kalau awak letak kedua-dua bahagian, jawapan awak jadi salah. Kita kena letak satu saja. Sama ada awak nak letak debit ataupun kita nak letak bahagian kredit. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada kita perlu isi di bahagian debit atau kita perlu isi di bahagian kredit? Okey, kita tengok pada baki kita tadi iaitu 62,000 ini, baki dia adalah baki positif. Okey, baki dia adalah baki positif. Maksud dia baki yang tak ada kurungan ataupun
ataupun baki yang tanpa kurungan ataupun baki yang tidak ada tolak. Jadi dia adalah baki yang positif. Bila baki yang positif, kita kena masukkan dia di bahagian debit. Okey. Jadi kita tak tuliskan ataupun kita typekan pada kita punya akaun bahagian debit iaitu RM62,435. Okey, RM62,435. Okey. Maka selesailah akaun pertama yang kita ambil daripada ledger, kita transfer kepada imbangan duga. Dah siap. Satu je akaun dia. Satu akaun ada satu baki. Jangan masuk banyak-banyak. Okey. Dah siap satu akaun, kita pergi akaun kedua kita, iaitu akaun kedua kita adalah akaun penghutang. Okey. Kita tengok akaun kedua kita adalah akaun penghutang. Okey. Surat beranak dia adalah LA02 dan baki akhir dia kita ambil baki paling bawah sekali iaitu 3,300. Jadi kita tahu baki dia ini adalah baki yang positif. Jadi baki yang positif tak ada kurungan, bermakna kita akan letak dia di bahagian debit. Okey. Jadi kita pergi pada imbangan duga kita balik semula. Kita typekan nombor akaun kita pada bahagian butiran iaitu penghutang. Okey, kita punya akaun adalah nama dia adalah akaun penghutang. Surat beranak kita adalah LA02. Kemudian kita typekan baki akhir dia sama ada debit atau kredit. Okey, disebabkan baki dia adalah baki positif, kita akan tuliskan dia di bahagian debit iaitu RM3,300 sahaja. Okey. Maka siaplah kita punya akaun yang kedua, kita dah transferkan ke dalam imbangan duga. Jadi kita masukkan akaun kita yang ketiga. Jadi kita tengok akaun yang ketiga kita iaitu akaun pemihutang niaga. Kita akan masukkan pemihutang niaga. Kemudian dia punya surat beranak dia untuk kita masukkan dalam folio itu LA03 dan baki akhir dia adalah 14,200. Kalau kita tengok baki akhir kita ini ada kurungan ataupun kita bagi tahu baki dia adalah baki negatif. Bila ada kurungan ataupun baki negatif, bermakna kita kena masukkan dia di bahagian kredit. Okey, sebanyak 14,200. Okey. Maka kita typelah apa pada butiran, kita type pemihutang niaga. Okey. LA03. Kenapa L03? Kerana nama akaun kita, surat beranak dia LA03. Kita masukkan LA03 pada bahagian folio. Seterusnya kita nak masukkan dia debit ataupun kredit. Oleh sebab akaun pemihutang niaga kita ada negatif, dia ada kurungan. Bila ada kurungan, kita kena masukkan dia di bahagian kredit sebanyak 14,200. Okey cikgu. Cikgu type 14,200. Okey. Tapi bukankah dia ada kurungan? Okey. Bila kita transfer daripada ledger ke dalam imbangan duga, jangan awak letak kurungan ataupun awak letak negatif. Okey, secara automatik dia memang negatif ataupun kurungan dah tak ada. Sebagai contoh, awak tengok pemihutang niaga tadi, dia ada kurungan 14,200, negatif 14,200. Tetapi bila kita transfer dia pada bahagian kredit, okey, kita tak masukkan kurungan. Okey, kita masukkan dia sebagai 14,200. Kurungan hilang, negatif pun hilang. Bila imbangan duga, dia tidak ada jawapan dalam negatif, tidak ada jawapan dalam bentuk kurungan. Jadi, bila kita letak jawapan dalam belah kredit, jangan sesekali awak letak kurungan. Kalau awak letak kurungan, jawapan awak salah. Okey, cikgu conteng sikit ya. Okey, let's say kita letak 14,000, kita letak ada negatif 14,200. Ataupun kita letak kurungan 14,200. Okey. Jangan letak kurungan. Automatik bila kita letak kurungan, jawapan dia jadi salah. Untuk dalam imbangan duga, jawapan mesti dalam bentuk positif. Okey. Jawapan mesti bentuk positif. Kita tak nak jawapan ada kurungan. Jawapan ada kurungan, ada negatif ni kita tak nak. Okey, ini kita tak nak. Jadi kita tidak ada jawapan dalam negatif ataupun dalam bentuk kurungan. Jawapan dia mesti positif.
Okey, maka bila kita dah buat ini, siaplah akaun kita yang kedua, iaitu akaun kita yang ketiga, akaun pemiutang niaga. Jadi kita kena buat sampailah habis. Kalau ada 10 akaun, kalau ada 100 lah akaun. Jadi kita akan go through sampai habis. Selepas kita buat akaun untuk pemiutang niaga, kita buat akaun seterusnya. Akaun apa yang terlibat? Iaitu akaun pemiutang lain-lain. So kita mulakan akaun pemiutang lain-lain. Surat berharga dia adalah LA04. Baki akhir dia adalah RM600. Ada kurungan. Bila ada kurungan, kita kena masukkan dia ke bahagian kredit. Kemudian kita tulis nama akaun kita, iaitu pemiutang lain. Alright, iaitu LA04. Kena isi bahagian kredit sebab kita ada jawapan dalam negatif, iaitu RM600. Okey, bila kita nak buat akaun dalam Excel, cikgu tunjukkan. Okey, kita buat akaun kita dah tahu kita perlu susun folio kita, akaun kita mengikut nombor surat beranak daripada LA01, 02, 03, 04. Jadi awak punya susunan mesti tersusun dan teratur. Jangan awak susun LA01 kemudian awak nak buat L04 berterabur, tak boleh. Kita kena buat akaun dalam susunan. Jadi salah satu cara mudah untuk awak buat, awak hanya highlight kan, kita tarik sahaja ke bawah macam ni. Okey, katalah kita ada 12 akaun, kita tarik dia sampai 12. So dia akan tarik ke bawah. Jadi at the same time kita boleh semak apa akaun kita yang kelima kita kena masukkan. Kita tengok akaun kelima kita yang seterusnya adalah modal. Okey, akaun modal baki dia 34,800. Okey, jawapan dia ada dalam bentuk kurungan. So kita akan masukkan dia ke bahagian kredit. So typekan jawapan kita, iaitu modal, akaun modal LA05. Kemudian jawapan dia adalah sebelah kredit sebanyak RM34,800. Okey, dan pastikan jawapan kita dalam imbangan duga tidak ada negatif. Okey, seterusnya kita buat akaun yang seterusnya, iaitu jualan kredit LA06. Jualan kredit bakinya sebanyak 3050. Ada kurungan, bermakna kita akan masukkan dia bahagian kredit. Okey, typekan jualan kredit, nama akaun kita. Okey, dia ada kurungan, so bahagian kredit sebanyak 3050. Alright, kita pergi yang seterusnya. Okey, jualan adalah jualan kredit. Pastikan awak ada perkataan kredit. Jangan letak jualan sahaja. Dia salah sebab kita ada jualan tunai, kita ada jualan secara kredit. Tulis nama penuh dia. Kalau awak tertinggal perkataan kredit, jawapan menjadi salah. Pastikan awak tulis nama yang penuh. Okey, seterusnya kita letak akaun. Seterusnya adalah akaun tunai LA07. Baki dia 35,000. Ada dalam bentuk kurungan, kita akan letak dia sebagai kredit. Okey, so kita typekan, kita tuliskan tunai. Alright, kemudian kredit sebanyak 35,000. Alright, seterusnya kita tengok akaun seterusnya adalah akaun jualan tunai LA08 dan baki akhirnya kurungan 810. Disebabkan ada kurungan, kita akan masukkan dia di bahagian kredit sebanyak 810. Jadi pada akaun imbangan duga kita, typekan jualan tunai LA08 bahagian kredit sebanyak RM810. Alright, seterusnya kita tengok pada akaun seterusnya, iaitu akaun belian. Okey, akaun belian LA09, bakinya adalah 17,500. Okey, baki dia adalah baki positif, maknanya kita akan letak dia bahagian debit. Bila baki adalah baki positif, tak ada kurungan, kita akan letak dia bahagian debit. Kemudian pada bahagian butiran, typekan belian.
Okey, LA09 bahagian debit 17,500 ringgit. Okey, seterusnya kita buat akaun seterusnya iaitu akaun perabot. Akaun perabot LA10, baki akhir dia adalah 1900, tidak ada kurungan. Bila tidak ada kurungan, kita akan masukkan dia di bahagian debit. Bahagian debit sebanyak 1900. Okey, typekan perabot. Okey, typekan perabot LA010, debit sebanyak 1900. Okey, seterusnya akaun seterusnya adalah akaun untuk bil air. Bil air adalah LA11, baki dia adalah RM95. Jawapan dia adalah positif, bermakna kita letak dia di bahagian debit. Okey, jadi kita typekan bil air. Bil air LA11 sebanyak RM95 di bahagian debit. Seterusnya akaun LA untuk LA12 iaitu pulangan belian sebanyak RM500. Okey, ada kurungan, makna kita kena masukkan dia pada ruang kredit. Okey, typekan dalam akaun imbangan duga kita tadi, pulangan belian LA12 kredit sebanyak RM500. Okey. Untuk akaun seterusnya adalah untuk akaun alat tulis LA13, baki dia adalah positif sebanyak RM80. Kita masukkan dia di bahagian debit. Okey, masukkan di bahagian debit. Okey, kita typekan akaun kita alat tulis LA13 bahagian debit sebanyak RM80. Okey, akaun seterusnya adalah akaun belanja pejabat. Okey, akaun belanja pejabat LA14. Okey, baki dia adalah positif sebanyak 100, tak ada kurungan, bermakna kita akan masukkan dia di bahagian debit. So, typekan jawapan anda belanja pejabat. Alright. LA14 sebanyak RM100 di bahagian debit. Okey, seterusnya kita tengok akaun seterusnya adalah pos. Akaun seterusnya adalah akaun pos sebanyak RM50. Okey, RM50 kita ruangkan bahagian kredit iaitu RM50. Kenapa debit? Sebab tidak ada kurungan. Okey, jadi kita typekan dia. Okey, kita typekan dia pos LA15. Jawapan dia sebanyak RM50 di bahagian debit. Okey, untuk akaun seterusnya adalah akaun kita sampai LA18. Okey, akaun seterusnya adalah akaun akruan sewa. Okey, akaun akruan sewa LA16, baki dia, awak tengok baki dia adalah kosong. Okey, baki dia adalah kosong. Walaupun baki dia adalah kosong, kita tetap kena masukkan dia juga. Macam mana nak masukkan dia? Akruan sewa. Okey, typekan akruan sewa. Akruan sewa. Okey, akruan sewa. Akruan sewa. Okey, rumah asal untuk akruan sewa. Okey, kita letak LA 16 dulu. Okey, macam mana kita tahu dia debit atau kredit? Kita tengok rumah asal dia. Untuk akruan sewa, rumah asal dia adalah debit. Jadi yang kosong itu kita kena letak pada rumah asal dia debit iaitu kosong. So kita letak kosong macam ni je. Dia akan jadi kosong ataupun dia akan jadi negatif. Ada tulis dash. So sama ada dash atau kosong, dua-dua jawapan juga boleh diterima. Tapi wajib kita masukkan. Okey, jangan tak masukkan. Walaupun jawapan dia kosong, kita tetap kena masukkan dia. Okey, akruan sewa. Kemudian akaun seterusnya adalah akaun gaji. Akaun gaji LA17, baki dia adalah RM1,500. Okey, kita masukkan akaun kita iaitu akaun gaji. Okey, LA17.
Okey, baki dia adalah positif, so RM1,500 bahagian debit. Kemudian seterusnya kita masukkan akaun yang terakhir, iaitu akaun sewa. Okey, LA18, dan baki dia adalah baki positif, tidak ada kurungan, bermakna kita akan masukkan ke bahagian debit. Okey, typekan akaun kita sebagai akaun sewa. Akaun sewa iaitu LA18. Okey, baki dia adalah bagi bahagian debit RM2,000. Okey. Jadi awak boleh tengok, lepas cikgu buat semua akaun, cikgu masukkan semua akaun, kita imbangkan dia, jawapan dia mesti dapat sama. Debit kita dapat, okey, bahagian debit kalau awak tengok, bahagian debit adalah RM88,960. Bahagian kredit dia juga adalah RM88,960. Jadi debit dan juga bahagian kredit dia sama. Kalau jawapan kita jumlahkan dia sama, jawapan kita betul. Okey. Kalau kita jumlahkan keseluruhan debit, keseluruhan kredit, tiba-tiba jawapan dia tak sama. Kita dapat RM88,960 bahagian debit, tiba-tiba yang ini kita dapat RM90,000. Okey, kita dapat RM90,000 bahagian kredit. Okey. So dia tak sama. Okey, dia tidak sama. Kalau tak sama, jawapan kita salah. Mana kita dah pernah buat silap dalam ledger arm, journal arm. Mungkin kita buat silap masa kita buat akaun tunai ataupun akaun belian, akaun jualan, pulangan belian. Ada kesilapan dalam catatan kita. Okey, jadi bila kita dah buat imbangan duga kita dah buat sampai kita imbangkan, dan jawapan di antara debit dan juga jawapan di antara kredit kita sama dan imbang, bermakna selesailah akaun kita dah siap. Tapi kalau kita dapat jawapan tidak imbang, bermakna belum selesai lagi tugasan kita. Jadi kita perlu perbaiki jawapan kita. Kita kena cari balik kesilapan kita. Sama ada kita buat kesilapan itu pada akaun ledger kita, pada akaun journal kita. Boleh jadi kita silap pada akaun belian, pulangan belian, jualan, kredit ataupun dalam buku tunai kita. Kita kena semak balik semua jawapan-jawapan kita. Kenapa jawapan kita tak imbang? Sebab akaun kita wajib imbang. Sebab kita mengamalkan konsep prinsip catatan bergu, yang mana bahagian debit dan bahagian kredit perlu sama seimbang. Jadi kalau ada tidak imbang, bermakna akaun kita masih belum selesai. Kita kena cari balik kesilapan yang kita dah lakukan daripada yang mula-mula muka surat pertama. Daripada mula-mula latihan kita asingkan dokumen-dokumen sampailah kita buat imbangan duga. Pasti ada kesilapan yang kita dah buat. Jadi kita perlu perbaiki, betulkan dan pastikan jawapan kita imbang. Okey? Jadi untuk kelas hari ini sahaja yang kita akan belajar. Hari ini hari Selasa. Jadi untuk kelas pada hari esok, Rabu, okey, tolong siapkan untuk soalan along. Dan pada hari Jumaat, siapkan soalan ISMA. Okey, siapkan soalan ISMA. Jadi buat dalam apa, cikgu? Buat dalam handwriting. Buat dalam kertas kajang awak, testpad awak. Okey. For the next week, barulah jawapan awak tu kita compilekan dalam bentuk Excel. Excel kita hantar dalam Excel. Jadi minggu ni kita belajar akaun sahaja. Jadi sebarang persoalan ataupun pertanyaan yang mungkin awak nak ajukan ataupun awak nak tanya, just WhatsApp cikgu dalam grup. Cikgu akan jawab soalan awak dari semasa ke semasa. Dan untuk start daripada minggu depan, kita akan buat kelas revision. Okey, mana-mana topik yang awak rasa awak nak belajar ataupun awak nak tekan dengan topik baru, just bagi tahu dalam grup. Topik itu yang kita akan detailkan perbincangan untuk memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang mungkin ada pada kita. Kita akan banyakkan latihan kita. Ada lagi 2 atau 3 set soalan yang cikgu bagi pada awak belum buat lagi. Kita akan buat semua latihan-latihan dan juga soalan-soalan yang ada. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana berjaya hadir. Jangan lupa masuk dalam Google Meet kita untuk isi kehadiran dan juga isi borang maklum balas.
Begitu juga untuk kelas hari Selasa, hari Rabu nanti dan juga hari Jumaat. Tolong isi borang maklum balas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.